Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai. Okey, hari ini Cikgu Azwa akan menerangkan tentang bab 4 kesihatan manusia bagi sains tingkatan 2. Okey, kita mulakan bab 4 ini dengan subtopik hari ini iaitu 4.2 pertahanan badan. Okey. Kita pernah tahu yang patogen ini adalah organisma yang akan menyebabkan penyakit. Okey, dan patogen ini boleh memasuki badan manusia melalui 4 kaedah ini. Yang pertama adalah sistem respirasi, iaitu sistem pernafasan kita melalui saluran hidung, mulut, dan disebabkan itulah kita digalakkan untuk memakai topeng muka. Okey, yang kedua adalah sistem pencernaan. Okey, melalui perut kita masuk ke duodenum dan juga usus kecil dan diserap oleh badan pada usus. Okey, yang ketiga adalah sistem perkumuhan. Okey, iaitu tempat kemaluan kita, faraj, juga mudah untuk patogen masuk. Dan yang keempat adalah melalui kulit. Tapi kulit ini ada sifat-sifat yang tersendiri. Kita akan belajar sebentar nanti. Okey, dan kita tahu yang patogen ini menyebabkan kita mendapat penyakit. Jadi patogen mesti dimusnahkan. Okey, jadi cikgu nak selit sikit tentang keadaan sekarang ni iaitu COVID-19. Jadi kita kena stay dekat rumah dan supaya kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Okey, cikgu nak teruskan dengan pertahanan badan. Okey, kita akan mulakan pertahanan badan kita ini ya. Okey, ini adalah sistem pertahanan badan kita. Okey, yang pertama kita ada mekanisme pertahanan yang spesifik dan tidak spesifik. Okey, yang spesifik ialah ini adalah mekanisme pertahanan tidak spesifik di atas sekali. Okey, dan yang kedua adalah mekanisme pertahanan spesifik. Spesifik ini bermaksud lebih tertumpu ataupun lebih khusus. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok kita ada 3 benteng pertahanan sebenarnya dalam badan kita. Okey, yang pertama adalah barisan pertahanan yang pertamalah. Ini dia, iaitu kulit. Yang kedua adalah barisan pertahanan yang kedua, iaitu sel darah putih yang diketuai oleh sel darah putih. Dan yang ketiga adalah barisan pertahanan yang ketiga, iaitu yang diketuai oleh antibodi kita. Okey, jadi dekat sini cikgu dah bagi anda lihat ya, bahawa barisan pertahanan yang pertama dan barisan pertahanan yang kedua adalah mekanisme pertahanan tidak spesifik. Dia secara umum saja. Tetapi barisan pertahanan yang ketiga, mekanismenya adalah pertahanan spesifik, iaitu lebih tertumpu kepada satu-satu jenis patogen saja. Okey, cikgu akan mulakan penceritaan kita. Okey, ini adalah patogen. Okey, patogen iaitu mungkin terdiri daripada virus ataupun bakteria. Okey, ini patogen yang jahat ni. Okey, kemudian patogen ini akan cuba untuk masuk ke dalam badan kita melalui kulit. Baiklah, ini adalah 3 barisan pertahanan kita. Barisan pertahanan yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi yang pertama terdiri daripada lapisan kulit yang cuba untuk menghalang patogen daripada memasuki badan. Seterusnya patogen yang akan melepasi Okey, patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan yang pertama ini dan dia akan masuk ke dalam sistem darah dan akan berhadapan dengan barisan pertahanan yang kedua yang terdiri daripada sel darah putih. Tetapi patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan yang kedua akan meneruskan ke barisan pertahanan yang ketiga. Baiklah, cikgu akan teruskan. Seperti anda lihat di sini,
terdapat beberapa patogen yang bersedia untuk menyerang, untuk memasuki badan kita. Okey, ada sesetengah patogen yang akan disingkirkan daripada permukaan kulit terutamanya apabila kita membasuh tangan dan dengan sabun antiseptik. Jadi, patogen ini akan disingkirkan. Okey, tetapi kulit mempunyai satu sifat iaitu lapisan yang sukar untuk ditebusi kerana sifat kulit yang adalah kalis air. Okey. Yang kedua, tetapi patogen ini boleh tembus melalui luka. Jika pada permukaan kulit kita mengalami luka ataupun kecederaan, jadi patogen ini akan memasuki badan kita melalui luka ini. Okey, yang ini pun sama, dia akan memasuki melalui luka ini. Okey, jadi ini adalah patogen yang telah pun berjaya melepasi barisan pertahanan yang pertama. Okey, tetapi masih ada juga pertahanan lain pada lapisan pertama kita ini, iaitu peluh dan sebum yang akan dikeluarkan di permukaan kulit. Okey, peluh kita tahu melalui yang peluh dan sebum ini adalah sejenis minyak yang kerap keluar pada permukaan kulit kita, ya. Dan kedua-dua ini mempunyai bahan kimia yang boleh membunuh mikroorganisma. Okey, selain daripada kulit, terdapat satu lagi yang berada di dalam barisan pertahanan pertama kita, iaitu membran mucus. Membran mucus ini ialah dia akan mengeluarkan mucus yang ada di salur pernafasan dan salur pencernaan kita. Salur pernafasan contohnya ialah hidung. Okey, dan mikroorganisma yang akan memasuki salur pernafasan akan ditapis melalui bulu hidung. Okey, dan bulu hidung ini akan merangkap dan akhirnya membentuk tahi hidung, dan seterusnya mucus di dalam rongga hidung, yang mana mucus ini kalau berlebihan akan membentuk hingus. Tapi mucus ini juga akan merangkap mikroorganisma yang memasuki hidung. Okey, selain daripada hidung, ya, dan kulit, mikroorganisma ini, patogen ini juga boleh memasuki telinga kita, mata dan juga faras. Okey, jadi di telinga kita mempunyai lilin, ya. Okey, seterusnya bagi mata kita mempunyai air mata, dan bagi faras kita mempunyai lendir. Jadi ketiga-tiga ini, lilin, air mata dan lendir, bertindak sebagai antiseptik yang mana dapat membunuh mikroorganisma, iaitu patogen yang mungkin menyebabkan penyakit. Okey, seterusnya cikgu akan ceritakan tentang barisan pertahanan yang kedua. Apabila patogen yang telah pun berjaya mengatasi barisan pertahanan yang kedua, okey, ini patogen berjaya melepasi barisan pertahanan yang pertama dan memasuki sistem darah dan memasuki barisan pertahanan yang kedua. Dalam sistem darah kita mempunyai sel darah merah dan sel darah putih. Tapi untuk pertahanan ini, sel darah putih yang akan berfungsi. Okey, jadi sel darah putih ini akan cuba untuk melawan penyakit, melawan patogen ini. Okey, jadi bagaimanakah sel darah putih ini bertindak untuk melawan patogen? Okey, melalui proses fagositosis. Proses fagositosis. Okey, dalam proses ini, ya, sel darah putih akan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Okey, seperti ini. Sel darah putih, patogen akan menelannya. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh, ya. Ini adalah sel darah putih. So, sel darah putih ini akan cuba mendekati patogen yang memasuki sistem darah kita, mendekati dan akan mengeluarkan unjurannya, mengelilingi, dan dia akan cuba mengelilingi patogen. Okey, seterusnya dia akan menelan
menelan patogen ini dan akhirnya akan mencerna patogen ini, sehinggalah patogen ini tidak dapat lagi berfungsi sebab untuk menyebarkan penyakit dan juga tidak dapat meneruskan perjalanannya ke barisan pertahanan ketiga. So, apabila dalam keadaan begini, patogen itu tidak lagi dapat menyebarkan penyakit. Okay, dan ini adalah sel darah putih yang telah pun berjaya melakukan proses fagositosis. Namun, masih ada juga patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan yang kedua dan dia akan seterusnya memasuki barisan pertahanan yang ketiga. Ya, di sini. Okey, bagi barisan pertahanan yang ketiga, sistem keimunan badan kita pula akan bertindak. So, apakah itu keimunan? Keimunan adalah keupayaan sistem badan untuk melawan patogen sebelum dijangkiti. Okey? Okey, seterusnya ia akan melibatkan penghasilan antibodi. Pada waktu inilah badan kita akan mengeluarkan antibodi. Okey, yang mana antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke aliran darah. Okey, seterusnya antigen. Antigen pula adalah benda asing yang merangsang untuk penghasilan antibodi. Pada waktu ini, patogen ini adalah antigen, iaitu bahan asing. Ini adalah keyword untuk antigen, ya, bahan asing yang merangsang penghasilan antibodi. Dia mungkin terdapat pada patogen. Dalam kes ini, antigen ini terdapat pada patogen. Mungkin juga antigen ini terdapat pada toksik, iaitu racun, ataupun juga sel darah merah daripada kumpulan yang lain. Ini telah pun kita pelajari dalam bab yang lepas, iaitu apabila ada antigen A, maka antibodi B akan bertindak untuk melawan antigen A dan berlakulah proses pergumpalan yang boleh menyebabkan maut. Okey. Tetapi untuk kes ini, bahan asing ini terdapat pada patogen ini. Jadi, antigen ini akan merangsang untuk menghasilkan antibodi. Jadi, badan akan mengeluarkan antibodi ini. Okey, dan antibodi ini akan merangkap patogen ini. Akan menangkap patogen dan mengikatnya seperti ini. Okey, akhirnya patogen itu akan musnah dan badan akan tidak lagi dijangkiti. Okey, inilah 3 barisan pertahanan badan yang melindungi badan kita selama ini. Okey, jadi cikgu nak membuat conclusion, ya. Barisan pertahanan yang pertama, fungsinya adalah untuk menghalang patogen memasuki badan yang terdiri daripada kulit, mukus, lilin pada telinga, air pada mata, air mata dan juga lendir pada faraj. Barisan pertahanan yang kedua pula, ia adalah untuk melawan patogen melalui fagositosis. Inilah dia. Sel putih akan menelan patogen dan akan mencerna dan menghancurkan patogen tersebut. Dan barisan pertahanan yang ketiga melawan patogen melalui penghasilan antibodi. So, antibodi ini akan akan mengunci patogen ini dan patogen ini akan tidak lagi dapat menjangkiti badan kita dan menyebarkan penyakit. Okey, inilah dia barisan pertahanan badan kita. Seterusnya, kita akan terus sambung tentang imunisasi. Imunisasi ini ialah untuk memberikan daya tahan secara aktif kepada manusia terhadap penyakit tertentu menggunakan vaksin. Okey, vaksin. Okey, jadi apakah itu vaksin? Vaksin adalah antigen yang sebenarnya. Antigen dari sebahagian ataupun mungkin seluruh struktur virus ataupun bakteria yang telah pun dilemahkan dan dimatikan. Jadi,
bakteria ataupun virus yang telah dilemahkan ataupun yang telah dimatikan ini, ya, okey, akan disuntik dan dimasukkan ke dalam badan untuk menghasilkan daya tahan penyakit supaya badan kita akan berupaya untuk mengeluarkan antibodi. Ini adalah contoh vaksin yang ada di Malaysia dan perlindungannya bagi penyakit vaksin tersebut, ya. Yang pertama adalah BCG, Bacillus Calmette-Guerin, iaitu penyakit tuberkulosis, iaitu TB, iaitu batuk kering. Seterusnya ialah DTaP, iaitu diphtheria, iaitu penyakit yang melibatkan jangkitan pada saluran pernafasan, tetanus, iaitu kancing gigi, dan pertussis, iaitu batuk kokor. Seterusnya adalah HIP, Haemophilus influenza B, adalah untuk melindungi diri daripada influenza types B. Polio, IPV, Inactivated Polio Vaccine, iaitu untuk melindungi diri daripada penyakit polio. Penyakit polio ini adalah penyakit yang mana menyerang sistem saraf dan boleh menyebabkan kesukaran bernafas, dan biasanya apabila keadaannya semakin teruk, pesakit perlu tinggal ataupun baring di dalam mesin pernafasan seumur hidupnya. Okey. Seterusnya ada MMR, M for measles, iaitu campak, M for mumps, beguk, dan R for rubella. MR juga adalah sama measles dan rubella, tapi dos yang seterusnya untuk booster. DT juga adalah yang sama, iaitu untuk diphtheria dan tetanus, iaitu kancing gigi. Seterusnya adalah HPV, Human Papilloma Virus, iaitu untuk kanser cervix. Dan last sekali adalah JE, Japanese Encephalitis, iaitu untuk melindungi diri daripada mengalami demam JE. Okey. Seterusnya kita boleh lihat jadual rancangan pervaksinan di Malaysia. Okey, cikgu akan mulakan dengan bayi yang baru lahir, 0 bulan. Okey, bayi yang baru lahir akan disuntik dengan 2 dos vaksin, iaitu yang pertama adalah BCG untuk mengelakkan penyakit TB, dan yang kedua adalah hepatitis B. Dos yang pertama untuk mengelakkan penyakit hepatitis B. Apabila bayi berumur 1 bulan, ia akan disuntik dengan vaksin hepatitis B, dos yang kedua. Seterusnya apabila berusia 2 bulan, dia akan disuntik dengan 3 dos, iaitu yang pertama 3 vaksin, ya. Pertama adalah DTaP untuk diphtheria, tetanus, dan pertussis. Yang kedua adalah HIP untuk influenza B, dan yang ketiga adalah polio vaksin. Okey, yang apabila berusia 3 bulan, untuk bulan yang berikutnya, ketiga-tiga vaksin yang pada 2 bulan berusia 2 bulan ini disuntik sekali lagi untuk dos yang kedua. Dan apabila berumur 5 bulan, dos yang ketiga untuk ketiga-tiga vaksin ini. Apabila berumur 6 bulan, bayi akan disuntik dos ketiga hepatitis B dan juga measles, khas untuk Sabah saja, measles. Okay, apabila berumur 9 bulan, bayi akan disuntik dengan dos yang pertama MMR, measles, mumps, beguk, dan juga rubella. Dan untuk Sarawak akan dicucuk untuk JE. Berikutnya, apabila bayi berumur 12 bulan ataupun setahun, bayi tersebut akan dicucuk dengan MMR dos kedua untuk campak, beguk, dan rubella. Seterusnya, apabila berumur 18 bulan, iaitu setahun setengah, bayi akan disuntik dengan ketiga-tiga vaksin yang kita sebut sebagai booster. Okey, DTaP, HIP, dan polio. Dan apabila berusia 21 bulan, bayi Sarawak akan disuntik dengan vaksin JE. Pada berumur 7 tahun, iaitu darjah 1, akan disuntik dengan MR, measles dan rubella, dan juga booster untuk DT, diphtheria, dan tetanus. Apabila berusia 13 tahun, iaitu tingkatan 1, bagi perempuan saja akan disuntik HPV, iaitu untuk mengelakkan kanser cervix. Dan satu lagi, apabila berusia 15 tahun, iaitu tingkatan 3, akan disuntik dengan tetanus vaksin booster.
sebaiknya kita perlu memastikan kita dan anak-anak kita disuntik dengan vaksin, kerana ini adalah penting bagi mengelakkan penularan penyakit ini di kalangan generasi yang akan datang. Keimunan ini pula terdiri daripada dua jenis, iaitu pasif dan aktif. Pasif pula terbahagi kepada dua kategori, iaitu semula jadi dan buatan. Begitu juga dengan keimunan aktif, semula jadi dan buatan. Okey, keimunan pasif bermaksud badan memperolehi. Pasif bermaksud lemah, okey, dan tidak aktif. Okey, jadi badan memperolehi, dia mendapat antibodi daripada sumber luar dan bukan daripada badan kita sendiri. Berbeza dengan keimunan yang aktif. Jadi badan kita aktif untuk menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Ini yang membezakan aktif dan pasif. Pasif lemah, jadi badan tidak menghasilkan antibodi sendiri. Sebaliknya, mendapatkan daripada sumber luar. Tetapi aktif, badan kita lebih aktif untuk menghasilkan antibodi sendiri. Baiklah. Ini adalah jadual untuk melihat perbezaan antara keempat-empat jenis itu tadi. Keimunan pasif, antibodi dari sumber luar, dan keimunan aktif, antibodi dari badan sendiri. Semula jadi dan buatan. Kita lihat dulu keimunan pasif semula jadi. Pasif semula jadi bermaksud badan kita mendapatkan antibodi daripada orang lain. Okey, tetapi ianya secara semula jadi dan bukan sintetik yang perlu disuntik ataupun yang dihasilkan daripada makmal ataupun kilang. Okey. Jadi, untuk semula jadi, contohnya ialah anak yang mendapat antibodi daripada susu ibunya atau darah ibunya melalui plasenta ketika masih di dalam rahim ibunya. Okey, keimunan pasif semula jadi iaitu susu ibu dan melalui darah ini bersifat sementara sahaja. Dan dia hanya berfungsi dalam masa yang singkat, hanya beberapa bulan pertama selepas lahir. Okey, ini adalah grafnya. Kepekatan antibodi dalam darah bayi itu meningkat apabila ia lahir, sehinggalah dan selama dia menyusui ibunya, kerana antibodi ada dalam susu ibunya, dan dia akan kekal sepanjang ia menyusui ibunya yang mengandungi antibodi, sentiasa dibekalkannya dalam badannya sehinggalah dia berhenti meminum susu ibu. Jadi aras keimunannya akan rendah dan seterusnya, tidak lagi dibekalkan antibodi daripada susu ibu. Okey, ini adalah grafnya. Yang kedua adalah keimunan pasif buatan. Buatan ini adalah yang daripada sumber yang dibuat oleh manusia, daripada makmal dan juga ataupun daripada yang telah diproses. Okey, contohnya adalah antiserum. Antiserum ini perlu disuntik ke dalam badan, dan antiserum inilah yang akan melawan patogen, yang akan membantu sistem barisan pertahanan badan kita yang terdiri daripada antibodi dan juga sel darah putih untuk melawan patogen. Tetapi antiserum ini tidak mengganggu sistem keimunan pesakit. Antiserum ini melawan patogen ini sendirian, secara sendiri. Okey, dan dia bersifat sementara, tetapi dia bertindak dengan segera, dengan lebih cepat. Suntik dan terus bertindak. Okey, ini adalah graf bagi antiserum. Apabila disuntik antiserum kali yang pertama, jadi kandungan antibodi dalam darah meningkat mendadak. Tetapi seterusnya apabila setelah melawan patogen, ianya akan berkurangan dan akan hilang fungsinya. Seterusnya kita perlu menyuntik antiserum yang kedua jika masih lagi tidak sembuh, dan ia akan terus mendadak antibodinya di dalam darah kita, tetapi akan semakin berkurangan ketika melawan patogen dan akhirnya akan tidak lagi berfungsi.
ini adalah suntikan antiserum. Dan jika anda suntik antiserum lagi, so antibody akan meningkat sekali lagi dan seterusnya akan berkurangan. Beginilah corak graf yang melibatkan antiserum, iaitu antibody pasif buatan. Seterusnya ialah keimunan aktif semula jadi, iaitu badan kita sendiri yang mengeluarkannya secara semula jadi selepas individu itu sembuh daripada penyakit. Contohnya chickenpox. Biasanya apabila kita mengalami chickenpox, maka badan kita akan mengeluarkan antibody sendiri dan melawan penyakit itu, dan seterusnya antibody itu kekal di dalam badan kita dan kita sukar lagi untuk dijangkiti sepanjang hidup. Okey, jadi keimunannya bersifat berpanjangan. Okey, ini adalah contoh graf keimunan aktif semula jadi. Okey, kepekatan antibody dalam darah dia semasa jangkitan yang pertama yang ini, so badan kita mengalami jangkitan, jadi antibody dalam badan sangat rendah. Kemudian badan kita cuba untuk membina antibody, iaitu barisan pertahanan kita yang ketiga, sehinggalah antibody kita meningkat di dalam darah dan berjaya melawan patogen tersebut. Okey, jadi antibody itu kekal di dalam badan kita, kekal berpanjangan. Okey, jadi selepas jangkitan yang pertama, antibody yang dihasilkan akan disimpan di dalam badan dan tetapi masih tidak lagi mencapai aras keimunan. Jika terdapat jangkitan yang kedua, garisan yang putus-putus ini, antibody akan dihasilkan sekali lagi dan mungkin kali ini akan melepasi aras keimunan, yang mana apabila mencapai aras keimunan ini, jadi ia akan kekal di dalam sistem darah kita dan tidak lagi akan dijangkiti penyakit. Jika patogen penyakit yang sama memasuki ataupun cuba untuk menyerang badan kita, antibody yang ada melepasi aras keimunan ini akan menyerang patogen tersebut dan kita akan terselamat daripada dijangkiti sekali lagi. Okey, dan seterusnya adalah keimunan aktif buatan, yang mana ianya melibatkan vaksin yang dihasilkan daripada sumber luar. Okey, yang mana perlu juga disuntik ke dalam badan kita. Okey, sistem keimunan badan secara automatik akan bergerak balas terhadap vaksin ini, kerana vaksin ialah bakteria ataupun virus yang telah pun dilemahkan ataupun yang telah dimatikan dimasukkan ke dalam badan. Jadi sistem keimunan badan kita sebagai barisan pertahanan ketiga akan bertindak balas terhadap bakteria dan vaksin yang lemah ini dan akan menghasilkan antibody. Jadi antibody yang telah dihasilkan oleh badan kita sendiri mempunyai keimunan yang bersifat berpanjangan. Jadi ini adalah grafnya. Apabila suntikan vaksin kali yang pertama, ketika kita bayi, jadi antibody akan dihasilkan. Jadi dia akan bertambah di dalam sistem darah kita. Tetapi masih belum mencapai aras keimunan ini. Jadi apabila diserang oleh penyakit ataupun patogen tersebut, kita akan tetap dijangkiti. Oleh itu, kita perlu melakukan suntikan vaksin yang kedua. Suntikan vaksin yang kedua biasanya kita sebut sebagai booster ataupun dos yang kedua, akan menyebabkan antibody badan kita dihasilkan lagi bagi mengatasi ataupun melawan vaksin bakteria virus yang dilemahkan ini. Jadi antibody akan dihasilkan dengan mendadaknya sehinggalah mencapai aras keimunan. Apabila antibody dihasilkan oleh badan kita yang mengatasi aras keimunan, jadi badan kita tidak lagi akan mudah dijangkiti oleh patogen yang sama. Disebabkan itulah beberapa vaksin yang kita pelajari sebentar tadi perlu disuntik sebanyak 2 dos ataupun 3 dos ataupun perlu disuntik booster. Contohnya DTaP, HIP dan polio dan juga tetanus. Okey, inilah dia perbezaan keimunan pasif semula jadi daripada susu ibu, daripada ibu tetapi secara semula jadi, pasif buatan
yang mana daripada luar yang dibuat oleh dalam makmal, iaitu antiserum. Aktif semula jadi, iaitu badan kita sendiri yang menghasilkannya setelah kita mengalami jangkitan secara semula jadi. Ataupun aktif buatan yang badan kita hasilkan sendiri, tetapi setelah disuntik oleh vaksin yang dihasilkan ataupun yang disuntik daripada sumber luar. Seterusnya, cikgu nak teruskan dengan keimunan. Punca keimunan badan kita menjadi lemah dan juga bagaimanakah amalannya untuk sistem keimunan kita menjadi lebih kuat. Okey, bagi punca, ini adalah punca-punca sistem keimunan badan kita yang lemah. Mungkin kita kerap terdedah kepada pencemaran udara. Pencemaran udara yang tinggi menyebabkan badan kita sering dijangkiti penyakit, dan apabila sering dijangkiti penyakit, badan kita tidak lagi aktif untuk menghasilkan antibodi, tidak cukup kuat. Okey. Yang kedua adalah terdedah kepada pestiside, iaitu racun serangga, herbicide, iaitu racun rumpai, ataupun insektiside, racun serangga. Ataupun mungkin kita juga kerap kali mengalami tekanan perasaan yang mengganggu emosi dan hormon kita. Dan seterusnya adalah pengambilan gula yang berlebihan juga boleh menyebabkan punca sistem keimunan kita menjadi lemah. Jadi elakkan mengambil gula yang berlebihan, makanan yang mengandungi gula yang berlebihan. Dan seterusnya, apakah amalan bagi sistem keimunan kita menjadi kuat? Ialah yang pertama, kita perlukan rehat dan tidur yang cukup. Jadi badan akan rasa lebih sihat, senaman dan juga menghirup udara yang segar. Jadi amalkan berjoging di taman. Seterusnya, tidak merokok dan juga kita perlu menjauhi asap rokok, iaitu biasanya ini adalah perokok pasif yang tidak merokok tetapi berhadapan dengan individu yang merokok dan kerap menghidu asap rokok. Dan seterusnya adalah melakukan pemeriksaan kesihatan yang berkala supaya kita dapat kenal pasti jika badan kita mengalami jangkitan lebih awal, supaya dapat mendapatkan rawatan lebih awal. Dan satu lagi ialah gaya hidup yang sihat, yang mana melibatkan pemakanan yang baik, pemakanan yang seimbang dan baik. Elakkan pengambilan gula yang berlebihan. Okey, itu saja untuk bab 4, iaitu kesihatan manusia, dan 4.2 pertahanan badan. Okey, sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi, sebagai penutup untuk bab ini yang melibatkan kesihatan manusia, ingin cikgu pesan kepada semua supaya jaga diri dan kerap kali membasuh tangan untuk menyingkirkan patogen yang mungkin terdapat pada lapisan kulit. Yang kedua, kerap kali memakai topeng muka apabila berasap-asap untuk mengelakkan daripada patogen daripada pelbagai sumber memasuki sistem pernafasan kita. Dan yang ketiga, kekal di rumah apabila keadaan seperti sekarang ini, iaitu COVID-19. Dan pastikan anda memakan makanan yang sihat, rehat yang cukup, senaman, elakkan merokok, dan pastikan anda dan bakal anak-anak anda menerima suntikan vaksin bagi mengelakkan dijangkiti penyakit-penyakit yang berbahaya dan bagi menyelamatkan generasi kita daripada dijangkiti penyakit. Okey, itu saja. Bye.